Alright, Assalamualaikum. Mi, Ah, studio dah baru. Bila nak buat studio tour? studio tu? Ha. Boleh, apa tak boleh? Let's go. So guys, welcome to Izami Gadget Channel. Selamat datang ke channel Izami Gadget. Alright, kepala itik kembali. So, macam korang semua tahu, kita dah bertukar ke studio kita yang terkini, yang terbaru, iaitu dekat sini lah studio Izami Gadget ni. So, bagi siapa yang follow aku, korang tahu kita bermula daripada sekecil-kecil ruang hinggalah sekarang Alhamdulillah kita berada dekat sebuah lot unit shop lot macam tu lah, 22x70, somewhere dekat Melaka lah, tingkat 1 macam tu lah. So, ini adalah jenis yang ruangan dia memang lapang macam tu. So, dekat sini kita punya approach kita memang berbeza sikit lah. So, untuk kita punya studio tour kita kali ni, kita akan letak segala link semua dekat bawah bagi siapa-siapa yang mungkin berminat dengan serta-serta benda. Dan kita akan letak dia punya barangan punya nama kat skrin lah. Sebab apa? Mungkin ada certain barangan yang aku dah beli lama sebenarnya, yang mungkin aku ingat jenama je, tak ingat model macam tu. Jadi aku akan letak dekat skrin sekarang lah. Alright. So, macam aku cakap tadi, untuk Izami Gadget punya studio yang terkini ni, kita punya unit adalah se-unit shop lot tingkat 1. So, agak luas. So, kita bahagikan kepada beberapa bahagian dengan beberapa setup berlainan. So, untuk itu, jom kita mulakan dengan pintu masuk lah. Sebab kita masuk dari sini dahulu lah kan. So, inilah pintu masuk dia. Jarang orang review pintu kan. Sebab apa kita review? Sebab kat sini kita ada menggunakan smart lock punya door lock macam tu lah. So, dekat sini dia bukan hanya boleh access pakai thumbprint dekat belakang sana. Boleh pakai access card. Boleh pakai password. Dia juga ada kamera kat situ. Kalau korang tekan sini, korang boleh tengok siapa yang masuk kat belakang lah. Dia juga boleh dikonekkan menggunakan Smart Life punya apps. Macam Tuya ke apa, korang boleh monitor dekat smartphone korang. Alright. Dan untuk yang ni juga kita guna double layer punya security. Satu adalah lock kat sini, yang security lock. Satu lagi adalah magnetic punya lock, yang kita boleh access kat sini. Dan untuk exit punya ni pun dia menggunakan Smart Life. Korang nampak ada wifi punya logo. So, meanings that kalau aku malas nak bangun, aku boleh pakai apps saja untuk unlockkan. Ataupun kalau aku kat rumah, ada orang nak hantar parcel, aku boleh unlock menggunakan apps untuk unlock kedua-dua benda ni. Dan orang boleh masuk dan boleh keluar dah. Dan of course, aku ada CCTV lah untuk monitor. Cumanya CCTV aku tak kongsi lah, takut orang tahu. Alright. So, dekat sini korang nampak kita ada kita punya key punya holder. Ini yang kita dah buat kat TikTok tadi. Murah je. RM50 ke RM40. Kita ada kita punya 100,000 subscriber punya plug. Thank you atas support korang. Dan ini adalah kita punya subscriber counter lah untuk YouTube kita. Divum 64 punya pixel lah. Yang ni dah lama dah kita review dulu. Cumanya dia dah rosak-rosak sikit. Tapi kita still pakai, dah gantung lah. Alright. So, untuk itu, kita mulakan daripada belakang ke depan sebab studio ni memanjang. Alright, kita mulakan dengan yang belakang sekali yang korang nampak ke purple-purplean ini. Ini adalah ruangan pantry sebenarnya. Merangkap ruangan solat. As-salatul jamiah rahmatullah. Kena solat kat sini. Sejadah, kopiah dan juga kain pelikat ada kat belakang. Dan ini adalah kita punya pintu sejuk bespoke, Samsung bespoke. Nampak warna macam warna Pakatan Harapan macam tu lah kan. Ini sebenarnya pintu sejuk lama, dua pintu sharp punya. Memang dah lama sangat, cumanya kita balut balik lah. Sebab apa? Tak ada sebab kita nak beli pintu sejuk baru. Alright, so ini adalah pintu sejuk kita gunakan kembali. Toilet, bilik mandi. Dan kalau korang nampak, the whole flooring ni kita cat menggunakan epoxy, warna kelabu. Tak kemas sangat tapi okey lah, memadai dengan keperluan kita lah. So, ini adalah ruangan yang belakang sekali lah. Dan kita tutup menggunakan IKEA punya shade ni supaya tak ada cahaya leaks daripada belakang lah. Sebab apa? Kita pakai lampu RGB tau, kalau korang perasan. Lampu kita semua adalah RGB. Again, boleh control by Smart Life punya apps. Boleh pakai handphone. Korang nak putih ke kuning, korang nak warna-warna RGB, semua boleh lah. Alright. Now, kita move ke depan sikit. Ini adalah setup kita yang pertama sekali ataupun yang paling hujung sekali. Kalau korang boleh nampak, konsep dia macam tempat duduk, macam sofa lala macam tu. Ada kerusi kayu-kayu, cushion, and then ada meja kecil kat sini. Ada rak, ada all the prop dekat sini. Dan kalau korang boleh nampak kat sini, kita ada, ini adalah tak silap aku, Goovy punya LED light macam tu lah. Mahal juga ni aku beli, dekat-dekat 800 untuk 2 batang ni lah kan. Dan 3 ketul ni adalah Divum punya 16X punya pixelate display lah. Kita pakai balik. Ini adalah yang kita pernah review dahulu. Dan sedikit background story. Kalau korang boleh nampak, sofa ni sebenarnya kita tak beli pun. Ini sofa terpakai yang si Hassan, kita punya videographer sekarang, dia satu pagi tu dia di jalan nak pergi kerja. Dia nampak ada macam kejiranan nak buang sofa ni, dia nampak elok, dia ambil, dia cuci, dia refurbish balik dan inilah dia. Jadi bukan semua benda kita beli, ada benda kita dapat percuma je. Alright, dan ini adalah meja study anak aku, dah jahanam sebenarnya. Kita refurbish juga. Dan of course all the prop lah. Kalau korang tahu aku suka kartun-kartun warna-warni ni, dan kita adalah Dragon Ball, Devil Fruit, One Piece, Venom, and then Plug Izami Gadget Creator, and then all the kepala lah, kepala Pikachu, kepala beruang dan kepala itik aku pakai ni. Jadi ini adalah setup yang pertama. So kita akan bila shoot tu berubah-ubah setup macam tu lah kan. Dan dekat belakang sana, kalau kita pusing ke sini,
Ini adalah bahagian macam lebih kepada technical punya, B-roll punya, shooting punya area lah. Di mana kat sini dia macam terasing sikit, dia ada 2 meja. Selalunya meja ni kita akan buat untuk shot-shot benda-benda yang melibatkan nak tunjuk waterproofing lah. Benda-benda yang basah, letak air, kita akan letak kat sini. Dan kalau korang boleh nampak atas meja ni, kita ada banyak gila kertas warna-warni untuk backdrop kita. Kita ada kertas warna-warni, kertas bercorak, kertas yang plain colour yang kita akan buat setup macam ni. Nampak? Background, bawah ada. Dan kalau korang nampak, ini adalah meja kita lah, IKEA. Dan yang kat depan sekali ni, yang atas tripod, ini adalah tripod, antara tripod awal yang paling mahal aku pernah belilah. Dulu aku pakai Yunteng je. Ini adalah antara yang pertama yang mahal aku beli, iaitu Manfrotto 190, model dia tak silap aku. Dan dekat atas ni adalah, modelnya adalah, ini adalah Zipon Micro G, punya pen tilt punya head dan juga dia punya slider lah. Kalau dulu, kita memang banyak gunakan sebab apa tau? Area kita kecil tau. Tempat kita kecil. So, untuk fully utilize buat angle-angle yang sukar, memang kita memerlukan robot macam ni lah. Tapi since kita dah berpindah tempat luas ni, memang dah jarang kita gunakan. Hampir tidak pernah gunakan dekat sini. Everything adalah freestyle punya style. Macam itulah. Dan dekat sini kita nampak kita ada beberapa lampu. Ini adalah salah satu daripada Godox punya softbox. Kita tak pakai sebab kita pakai kat tempat lain. Ini adalah antara lampu awal juga lah. Ini kita panggil lampu 3 beradik. Lampu Shopee. Dulu aku beli tak silap aku 200 dapat 3 ketul. Tapi sekarang kita just letak sebagai fill light je. Dan dekat atas ni adalah lampu kita pernah review, iaitu Xeon Molus 60W, 60 watt. Ada 2 ketul, ada dia punya mini softbox dia. So kita buat pakai arm ni lah. Dan kebanyakan arm ni adalah Ulanzi punya. Ulanzi punya arm. Kita buat macam ni lah. So kita akan tukar warna, matching warna, kita akan shoot. Jadi nampak macam bertukar tempat tapi sebenarnya dekat tempat yang sama. Sebab itu aku cakap, ini adalah setup dan cara yang dululah aku buat macam ni. Sebab apa? Dulu kita ada satu tempat yang kecil saja. Sekarang kita ada banyak tempat, kita bertukar-tukar, tak perlu nak buat benda ni sangat. Kadang-kadang je kita gunakan. Alright. So dekat bawah tu masih lagi bersepah sebab banyak benda-benda yang tak decide nak buang ke nak simpan. Tapi sayang, walaupun kotak saja, adalah bawah tu segala benda. Dan sana pun ada pelbagai jenis backdrop kat dalam tu. Alright, now kita move ke depan sedikit. Ini adalah bahagian yang kedua. Aku panggil ini lebih kepada cafe punya setup. Aku suka tempat ni sebab apa tau? Selalunya kalau aku shoot kat sini, konsep dia adalah konsep-konsep kekuningan, macam classical punya lighting sikit. Macam korang nampak warna-warna kuning macam ni. Dan aku akan tukar lampu RGB ni bagi kuning bila mana aku nak shoot kat sini lah. So kat sini kita punya konsep warna koko coklat kekuningan lah. So korang nampak ada satu sofa coklat leather, and tempat letak kaki dia. Dan kita letak rumput palsu kat bawah ni. Dan kat sini adalah beberapa prop buku. Semuanya berkonsepkan classical yellowish macam tu. Cumanya ni tersesat satu ni. Dah tampan malah nak cabut. Nampak lampu. Dan segala bab-bab ni adalah dari Xiaomi Yelet punya bab. Again, boleh control, boleh RGB kan juga. Aku memang suka benda-benda RGB. So bila aku shoot, aku akan duduk sini. Kita akan ambil B-roll dekat sini lah. Dia lebih mudah. Boleh shoot ke bawah, boleh shoot ke belakang. So ini adalah one of the area yang kita akan selalu gunakan. Now kita move ke depan sikit. Oh, terlupa. Ni lampu. Ni pun kita pernah review juga dulu. Ini adalah Xeon juga. Ini adalah tak silap aku Molus 100 watt punya. Tapi kita dah pakai kepala baru. Yang tadi korang nampak dia punya softbox kat belakang tu, kita tukar, kita pakai ini. Supaya yang ni kita boleh tukar-tukar efek, nak buat ala-ala macam tingkap, corak-corak lah. Nak nampak macam estetik sikit lah. Yang ini memang kita dapat inspirasi daripada Pak Izainal, Fast Channel. Thank you Pak Is atas idea ni. Amir dengan Pak Is lah. Alright. So, again, wiring memang korang akan nampak dia akan melintasi lah masa shoot. Ini nampak cantik sebab apa? Kita dah kemas. Tapi kalau dah masa shoot, lampu ni boleh tarik ke ujung sana. Gitu. Now, ke tengah. Ini antara setup yang favourite juga. Sebab apa tau? Dia ada lampu ni. Dulu, masa tak pandai, beli ni, Nanolift. Aku beli, ini adalah 2 set yang 9 ketul kan, yang 15 ketul punya. Dia ada lagi yang lebihan dia. Setup ini je, nilai dia tak silap aku RM2,100. Mahal. Nanolift kan mahal kan. Dan again korang boleh kontrol guna apps juga. Kat sini kita ada Nanlite punya lampu. Kat sini kita ada Xeon. Yang ini adalah 100 watt tak silap aku. Dia punya bar punya light lah. Ini pun boleh RGB kan. Boleh tukar warna. Dan ini adalah setup daripada sofa studio lama. Kita bawa ke sini. Kita letak bantal-bantal warna-warni. Kita bagikan nafas baru. Ini semua meja daripada studio lama. Banyak barang daripada meja lama. Kita cuma pelbagaikan prop tau dekat sini. Dan untuk lampu yang ini tak silap aku adalah Nanlite FS150. Kita ada 3 ketul lampu ni dekat dalam studio ni. Cumanya kita dah tukar kepada Godox punya lantern. Bukan lantern, softbox sebab dia lebih besar lah. Yang aku beli asalnya untuk Nanlite punya softbox kecil sikit. Alright. So dekat bahagian sini, kita ada macam chef ni.
Ni pun salah satu tempat biru cuma ya. Dan kalau kau boleh nampak, minta maaf lah, memang dia agak gelap sikit tau studio aku ni, sebab itu kita ada banyak lampu. Jadi bila kita nak shoot sini, kita akan alihkan lampu-lampu ke tempat yang sepatutnya lah. Dan dia gelap sebab apa tau? Sebab RGB. Sebab RGB punya warna berbanding dengan warna kuning ataupun putih, RGB lebih malap sikit lah. Kalau aku tukar warna putih, dia agak terang sikit lah. So kat sini ada chef IKEA ni. So adalah beberapa prop. Yang ini adalah yang kita pernah review dulu, Gravastar tak silap aku, speaker bentuk alien punya spaceship, ada telur ni. Prop pokok Oppo punya maskot, ada Rainbow punya lampu, Izami Gadget punya ni, dah hilang G dia mana pergi, dan beberapa buku prop lah, termasuklah buku Huawei. Pokok dan again beruang bertindih kat situ lah. Again banyak prop kat situ. Alright, now ini adalah one of the biggest punya area dan juga setup, dan juga one of the brightest punya setup. Sebab apa? Lampu kat sini banyak dan setup dia tu setup berkonsep dengan cerah. Dan kalau kau boleh nampak, belakang sana tadi semua kapet rumput, ini adalah vinyl. Vinyl punya lantai lah, which is really nice. Kita ada border dia. Dan kat sini konsep dia kecerahan sikit lah. Meja putih, ada bright punya colourful punya colour. Korang nampak all the small kerusi kecil-kecil, plastik punya kerusi. And then ini adalah daripada studio lama. Ni studio lama juga. Ini adalah sofa bed actually, cuma ini dia terlampau kecil lah kan. Alright, dan meja merah again banyak prop lah. Buku, ada prop ni aku beli, ada prop ni aku rembat adik aku punya kan. Dia banyak beli buku. Dan kat belakang ni kita buat konsep Pokemon. So ada Pikachu, Magikarp, ni ada apa, Allah aku dah lupa nama tidur ni lah, dan Mew. Gitu. Alright, dan dekat sini kita ada satu setup baru. Ini baru je setup tadi. Sebab apa tahu? Kalau tak ada dulu, tempat ni kosong putih je, tak ada apa-apa. Ada meja ni je baru kita keluarkan. So ini adalah meja, again aku tak ingat nama dia, kita dah pernah review. Ini adalah antara meja automation yang paling awal kita pernah miliki. So korang boleh turun naikkan dia. Kalau korang naik nampak masih berfungsi dengan jayanya. Cumanya kalau korang boleh nampak, aku buat 2 layer. Sebab apa tahu? Kayu asal dia ni, dia ada garisan macam tak cantik. Aku suka satu slab warna macam ni. So aku beli dekat IKEA, aku tampal di atas ni. Jadi okay lah kan. Dan dekat atas ni ada beberapa barangan yang kita nak return back to the client. So usually kita akan letak sini supaya nampak lah bila nak keluar daripada studio nantilah. Dan ini adalah produk-produk kita belum review lagi lah. So dekat belakang ni kita pasang beberapa para backboard. Kat atas ni adalah phone-phone kita dah review. Yang tak review semua dekat sini. All the prop kat sini ada lampu-lampu. Ini adalah one of the favorite travel punya lamp lah. Ini adalah Xeon juga. 40 watt. Terang gila, tahan lama, kecil gila. Terang. Itu paling penting. Kita ada 2 biji kat sini nampak. Jadi kalau kita shoot outdoor ataupun kita pergi travel, ini adalah benda yang kita akan bawa keluar. Dan dekat sini adalah barangan-barangan kecil-kecil yang sukar nak dimensionkan lah. Benda-benda yang kadang-kadang bila cari tak jumpa, bila tak cari ada kat sini. Termasuklah all the mini tripod untuk telefon, untuk shoot kat luar. Dan again all the TWS, banyak TWS kat sini. Ini adalah Xiaomi Redmi punya box itu kita dapat. Ni Xeon punya gimbal, tak pernah pakai sampai sekarang. Aston pun tak pernah pakai lagi. Dan of course kalau korang nampak patung, memang kita akan banyak patung Realme tau. Sebab Realme dia ada maskot yang agresif memarketingkan patung dia lah. So kita ada banyak yang kita dapat secara sagu hati. Alhamdulillah. Terima kasih Realme. Tiba-tiba shout out Realme pula kan. Bukan video Realme pun. Alright, so SSF punya kerusi, one of the thing. Dan kalau korang nampak, kita ambil warna-warna yang cantik lah. Warna-warna yang bila buat shoot, barang boleh letak atas kursi pun boleh jadi prop. Dan dekat bawah ni adalah all the paper bag yang kita sengaja tak buang. Sebab apa? Kadang-kadang ada benda yang kita nak post balik pada klien, kita tak hantar by hand. So segala paper bag ni akan ada kegunaan dia lah. Malahan dekat bawah tu siap ada bubble punya wrap pula kan. So white balance yang kita gunakan ada macam-macam jenis kat sini. Ini adalah tray ataupun trolley barangan-barangan shooting lah. Kadang-kadang kat sini kita carilah bateri lah, white balance lah, all the screw semua ada dekat sini. Alright, kain lap. Dan last but not least, untuk bahagian yang asas ni, ini adalah kita punya, aku panggil sebagai meja unboxing. Ini adalah kita punya Nietzsche punya meja tadi. Warna memang aku suka. Ini juga Nietzsche punya ergo chair. Memang so far ini adalah favourite punya setup. Dan kalau bagi siapa yang wonder, macam ni Izami shoot top down, macam ni lah. Kita pakai C-stand ni. C-stand ni dah lama lah berjasa. Kita letak. Untuk kamera top down ni aku pakai Sony ZV-E1 dengan lens dia Tamron 20-40 f2.8. So ini adalah setup kita. So kita punya wire ni kita akan direct tau. Direct HDMI untuk paparkan ke depan dan juga direct untuk dia punya USB-C untuk pengecasan. So kita gunakan bypass charging. So kita boleh dapat unlimited time of recording lah. Dan dia kadang-kadang overheating. Cumanya bila kita letak dekat aircon dia tak panas sangat lah. Untuk kamera utama, ini adalah kamera yang paling mahal aku pernah miliki, yang paling lama aku pernah pakai lah. Ini adalah Sony FX3. Dan lens aku pakai kalau dalam shoot macam ni adalah Sony 30mm 1.8. Ini adalah basic punya
portrait punya lens lah. Tapi one of the favorite juga, tak mahal mana, aku beli 1000 lebih macam tu. Atas tu dia ada apa ni je nama dia? Dia punya display ni. Atomos Ninja. Atomos Ninja V. Mahal juga, kita beli dulu masa zaman-zaman kita pakai Canon R5. Sebab R5 masa tu banyak overheating, jadi aku kena pakai display tu untuk shoot dan juga record kat SSD. Tapi sekarang dia jadi display je lah untuk kita connectkan kepada kita punya TV. So kalau anda kata aku buat unboxing, bagi siapa yang wonder macam mana aku nak agak framing ke apa, aku tengok macam ni lah. Di samping videographer aku Hasan akan duduk belakang kamera untuk dengar headphone, dengar audio dan memastikan everything in order dan record lah kan. So bila kita ada budak, kita dah ada setup macam ni, level of failure ketika rakaman tu dah hampir tiada. Kalau tidak dulu, aku masa zaman-zaman mula-mula dulu tak ada pembantu, memang tak ada display ni, shoot, habis shoot dekat 4 jam, rupanya memory card dah penuh, rupanya bateri habis tak nampak, sedih balik kan. Tapi sekarang Alhamdulillah semuanya dia permudahkan lah. Dan untuk lampu kiri kanan, kita punya lampu yang sama aku cakap tadi, Nanlite FS150. Ini adalah dia punya standard punya softbox yang aku beli sekali lah. Tak silap aku 60mm kot. Dia punya diameter lah. Ini adalah Nanlite punya. Dan again macam aku cakap tadi, the whole studio ni dia menggunakan RGB punya lampu yang aku boleh kawal menggunakan telefon. Tak mahal. RGB punya lampu ni sebiji aku beli lebih kurang 50 ke 60 ringgit lah. So ada 10 biji. Lebih kurang macam 600 ringgit lah. Sampai ke luar tangga pun aku pakai satu. Bilik air pun pakai RGB geng. Dan untuk studio ni, since dia besar, aku ada lebih kurang 5 biji aircon yang aku beli. Dan ada kolaborasi jugalah daripada jenama dia Hisense. Kita ada daripada 1.5 horsepower sampai 2.5 horsepower. Ada 5 biji dekat dalam studio ni. 4 biji dekat ruangan sini. 1 biji dekat dalam bilik office kat depan. Korang nampak? Ini adalah, kita akan review nanti aircon ni. So far, bagi siapa yang pernah guna Hisense, korang tahu Hisense ni memang value for money. Dan recently memang sangat-sangat berkualiti guys. Ada banyak features yang aku suka pada aircon ni. Nanti kita akan buat separate video. Seriously kena buat. Sebab apa? For the price, berbaloi. Alright, so overall, inilah ruangan studio Izami Gadget yang terkini yang setakat bulan 2 2024 ni. Ini adalah ruangan utama lah untuk aku shoot, untuk aku nak baring bila penat, nak lepak, makan, berborak, fikirkan idea. Inilah dia. So far yang kurang setakat ini adalah kita tak ada satu ruangan macam TV menonton letak PS5. PS5 ada buat itu lagi. Tapi TV tu kita belum lagi nak dapatkan ataupun nak bawa ke sini lah untuk buat satu setup macam menonton, untuk kita nak tengok balik video kita secara langsung lah. Alright, so now to the last part of the studio, which is editing room. Sebenarnya dulu awal-awal aku pakai bilik ni, tapi sekarang hampir tak pakai tau. Dulu konsep dia dulu masa pindah kat sini kan, konon-kononnya bila dah ada budak, kita shoot kat sini, nanti bila aku habis shoot yang bahagian aku, staff aku ataupun budak aku akan buat B-roll, sambil tu aku akan masuk sini buat editing lah. Tapi bila dah berbulan-bulan rasa tu macam bila habis shoot penat kan, rasa macam penat nak balik rumah terus. Jadi akhirnya edit kat rumah malam. Tapi kadang-kadang guna. Inilah dia ruangan dia. Ini adalah ruangan aku panggil sebagai bilik aku lah, studio aku, editing punya bilik. Dan kalau korang boleh nampak, dia menghadap kepada main road. Memang kita tak pasang shade ke apa, kita just tintedkan je. Jadi cukuplah memadai untuk sekarang. Sebab apa tau, bila edit video tu aku nak ada sedikit macam mata aku boleh terbuka memandang keluasan dunia nikmat Tuhan ni lah kan. Chill lah. So untuk kursi aku kat sini, ini adalah kursi lama, paling OG sekali. Ini daripada studio yang pertama dekat rumah flat tu. Ini adalah Game Freak. So far memang best gila. Ini adalah one of the best chair yang korang boleh dapatkan masa tu. One of the expensive yang aku mampu beli masa tu. Cumanya dah lama pakai, dia dah kopek sikit lah. Tapi still boleh guna. Mungkin aku plan nak balik-balik. Sebab apa? Everything masih lagi working perfectly. Roda semua okey. Masih lagi padding tebal tau. Dan untuk meja ni, ini adalah, aku pun dah lupa lah model apa. Antara yang pertama ataupun yang kedua punya automation punya desk yang aku dapatkan. Dia ada segala power line dekat situ. Dan untuk display, sedikit backstory, ViewSonic ni aku beli daripada Muaz. Ini screen editing pertama yang aku dapatkan guys. Aku beli daripada Muaz, betul-betul terpakai. Tapi sebenarnya ni bukan untuk editing pun. Muaz cakap dia punya panel tak silap aku VA. So dia tak sesuai, tak accurate sangat untuk editing. Tapi ini adalah antara yang pertama yang aku mampu dululah. Ini kita tak guna, aku pasang kat sini je, AOC punya. Ini dulu adalah monitor untuk kamera kat depan tadi. Sekarang pakai TV kan. Dulu inilah dia kecil je. Masa dekat studio lama. Alright, dan ini adalah aku punya favourite punya display untuk editing. Kalau edit, aku akan letak sini. Sebab apa? Ini adalah Asus ProArt 4K punya display guys. Asus ProArt. So memang color calibrate everything. Dan laptop yang aku gunakan adalah MacBook 40 inch Pro M1 Pro 16GB 1TB. So far masih berfungsi dengan jayanya, belum lagi perlu ditukar lagi. Dan aku pakai this ROG
Aerion ke apa punya SSD cache. Dalam ni adalah NVMe punya M2. Ini adalah memori card yang aku gunakan lah. So segala genda ini adalah Allah, apa jenama. Tapi sound blast ini Katana, kita ada review. Ini adalah speaker aku pakai tapi jarang pakai lah. Most of the time aku edit aku pakai AirPods saja. Untuk mikrofon sekarang currently kita pakai DJI Mic 2. Yang kita sekarang pakai sekarang ni adalah DJI Mic 2 ini casing dia. Tapi DJI Mic 1 kita masih lagi ada. Ini adalah spare punya Comica mic. Apple trackpad, Logitech MX punya keyboard, Logitech MX punya mouse, perfect setup. Mi punya mousepad dan segala benda. Bateri kita akan charge kat sini lah. Bateri kamera memang banyak lah. Bateri kamera, bateri display, bateri Zpon. Kat sini kita ada power station ni lah. Alright, kat bawah tu dia punya subwoofer. Kat ujung sini korang nampak kita ada all the spare ataupun all the unused punya tripod. Again, Yunteng. Ini antara yang lama-lama dulu. Ini pun kita beli banyak dah tak pakai. Bag untuk travel kalau korang nak bawa kamera. PGY Tech. Kat bawah tu kalau korang nampak ada Mac Mini M1. Asalnya nak buat untuk Asan supaya dia boleh edit, tapi sekarang banyak orang edit pakai phone je kan, pakai CapCut, so hampir tak pakai, aku akan bawa balik rumah balik. Dan untuk internet connectivity kat sini, kita tak pakai time ke Unified Fiber ke apa, kita pakai 5G daripada ni adalah Yes. Aku ada dua sebenarnya, Yes dan U-Mobile. Yang kat sini adalah Yes 5G punya, RM68 sebulan, dan aku pakai G10 IQ punya 5G punya 5G modem router ni lah. Ini harga dia 900 lebih, aku beli daripada Abang Amirul, tak silap aku nama dia, dekat KL. Korang check it out lah, link kat bawah. So far okay. Boleh dapatlah speed 400 ke 500 Mbps. Untuk harga bayaran hanyalah sekitar RM60. Boleh lah kan. Kenapa aku tak ambil Unify? Satu, leceh nak apply. Yang kedua, Unify ni mahal. Bila dia tahu kau punya unit ni adalah unit komersial, kau kena bayar harga komersial RM200 ke atas. Tak berbaloi. Better aku pakai 5G ni je. Dia tak ada compromise. Business ke tak business, RM68. Speed yang sama, kelajuan yang sama. Alright, kat bawah tu kita punya dry box Vamos. Ini yang lama, kita pernah review dulu. Dekat dalam ni adalah segala-gala benda. Kita punya kamera kita akan simpan kat sini lah lepas shoot. Dan untuk lens yang aku pakai adalah selain daripada yang dekat kamera tadi, ini adalah one of the favorite untuk B-roll. Samyang 50mm f1.4 FE. Ini adalah Mark II punya lah. Kalau kau nampak yang bokeh-bokeh sangat tu, inilah dia. Alright, dan selebihnya ini adalah one of the OG juga, Sigma 2470. 2.8, tapi berat. Most of the time pakai ni lah. Tapi kalau nak pergi travel, ini adalah all rounder punya lens lah. Yang lain-lain tu adalah lens-lens yang tak pakai lah. Ada lens yang aku beli dah rosak lah, ada fungus lah semua kan, dan end filter kat bawah tu lah. Alright, dan dekat belakang ni kita ada, kalau orang yang isap okok, orang yang isap okok lah. Tapi dekat Izami Gadget tak ada siapa yang isap okok, Alhamdulillah. So dekat belakang ni semuanya adalah tempat aircon punya kompresor. 4 dekat sini, 1 dekat belakang. Alright, fire extinguisher kat situ. Jadi kalau anda kata ada kawan-kawan datang sini nak berasap ke apa, aku akan halau kat sini. Jangan nak berasap kat dalam. Keluar kau. Alright. So, itu je lah kot yang aku boleh kongsikan dekat orang ni. Lampu pun RGB. Itu adalah aircon yang sama, Hisense. 1.5 horsepower. Kita letak kat sini satu. Dan selalunya bila aku shoot video, aku akan tutup tau. Sebab apa? Kalau korang dengar tadi, memang bunyi sangat-sangat bising. Bunyi jalan raya depan main road. Dan kalau tanya pada aku, apakah isu yang aku masih lagi hadapi dekat sini, struggle, ada dua sebenarnya. Satu adalah lighting. Sebab lighting ni bagi aku agak malap sikit. So, aku kena terlampau selalu beralih lampu studio, agak leceh. Jadi mungkin aku nak kena upgrade nanti. Yang kedua adalah soundproofing. Masih lagi bergema tau. So, bila nak edit memang terpaksa banyak compress noise. So, bunyi dah tak nampak best lah macam tu. The rest, so far memang aku enjoy kat sini. Dia memberikan satu ruang yang sangat-sangat lapang. Alhamdulillah lah. Aku tak pernah sangka tau. Daripada ruangan bilik dekat rumah, kita berpindah kepada flat. Lepas tu kita berpindah kepada office punya bilik dekat office lama aku. Now kita berada dekat satu unit kedai. Walaupun kedai ni sewa. Kita memang cakap terang-terang, kedai ni sewa je. Aku ikat 2-3 tahun macam tu, cukup lah sewa kan. Nak beli tak mampu lagi. Sebab kita tak tahu keberadaan kita nanti 2-3 tahun nanti macam mana. Tapi mudah-mudahan diperpanjangkan jodoh dekat dalam bidang inilah. Alright, so itu saja kot. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang boleh drop dekat ruangan komen dekat bawah. Mana tahu ada orang yang nak join Izami Gadget punya team, korang boleh email dekat Izami Gadget. Email semua dekat bawah. Kita sedang nak mencari writer untuk artikel. Cuma aku tak decide lagi nak writer tu duduk Melaka ke nak duduk KL. Mana kita jauh lah kan. Sebab apa tahu, banyak event dekat KL. Dan writer ni, dia punya tugas dia kena banyak pergi event untuk buat coverage tau. So kalau dia dekat Melaka, nanti claim banyak pula nak ulang alik Melaka ke KL kan. Tapi kalau dia duduk KL, jauh daripada mata, nanti tak terpantau pula kan. Nanti takut nanti tak buat kerja ke, nanti takut macam-macam lah kan. Tapi ya, aku sedang cari writer, korang boleh komen dekat bawah. Dan mungkin kita dalam mencari editor juga.
untuk edit-edit video kan. Sekarang videographer ada, editor pun aku dah malas nak edit video, nak shoot je. Alright. So itu je. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Thank you guys for all the support. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Assalamualaikum